Di sana terdapat beberapa ayat-ayat Quran yang menyabitkan tentang golongan jin. Antara lain dalam surah Jin, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan olehmu wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun, aku telah diutuskan kepada aku bahawa terdatangnya satu golongan daripada jin untuk mendengar ayat-ayat yang dibacakan daripada ayat-ayat Allah. Minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka lalu mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar Quran itu begitu ajaib. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cerita kepada orang bahawa ada satu kumpulan, ada nafarun minal jin, mai jumpa kamu dan mendengar, dan kamu diutuskan untuk golongan jin dan manusia. Nabi Muhammad bukan diutuskan hanya untuk manusia, tapi untuk golongan jin dan manusia. Dan di zaman Nabi pun ada golongan-golongan jin ni yang mai satu puak demi satu puak datang mempelajari Islam kepada Nabi SAW. Sebab itulah di sana akan kita bincang nanti, ada golongan jin yang Islam dan ada golongan jin yang dinamakan golongan jin yang kafir. Walaupun ada setengah-setengah orang mengatakan jin Islam itu adalah bunian, tapi saya minta maaf tuan-tuan, hasil kajian saya tidak menerima secara peribadi, saya tidak menerima perkataan bunian. Bagi saya bunian itu adalah rekaan daripada orang tertentu, gambar-gambar filem-filem Melayu semata-mata, dan bunian tidak wujud. Yang wujud adalah jin, sama ada jin Islam ataupun jin kafir. Ada orang kata jin Islam tu adalah bunian, bobolah nama apa, dia tetap jin. Tetapi tidak ada istilah yang namanya bunian, sebab di dalam dunia bahasa Arab tak ada satu perkataan yang dikaitkan dengan bunian. Hanya alam Melayu saja. Oleh kerana dia bercampur dengan fahaman dan ajaran agama selain daripada Islam sebelum kedatangan Islam di negara kita yang tercinta ini. Ada agama-agama lain dengan macam-macam fahaman khurafat, dengan macam-macam fahaman yang bercanggah dengan Islam. Semuanya bercampur aduk. Bila Islam mai, benda tu duk bercampur, Islam duk mai duk tapi antaranya tuan-tuan, tidak ada bunian dan tidak dibenarkan berkahwin dengan bunian. Itu adalah jin. Nanti kita bincang boleh ataupun tidak, fatwa-fatwa ulama yang muktabar, boleh tak berkahwin. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mengarang sebuah kitab khusus membincangkan setebal ini dan membincangkan hukum berkahwin dengan jin. Dalam ayat yang ke-6 daripada surah Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya terdapat beberapa lelaki di kalangan manusia meminta pertolongan daripada beberapa lelaki daripada jin. Dia kata birijalin minal jin. Ini menunjukkan bahawa bila ada rijal daripada jin, berarti ada nisa minal jin. Ada lelaki daripada jin, berarti ada perempuan daripada jin. Maknanya jin tu juga ada laki, perempuan dan sebagainya. Tapi saya tak tahu kalau ada jin ni LGBT, nanti insya-Allah kita bincang di masa-masa akan datang. Kan? Lah ni kena bincang sikit pasal LGBT. Sebab manusia berlambak lah ni duk jadi LGBT, maka kita nak tengok ada tak jin yang terlibat dengan LGBT. Ataupun silap-silap hari bulan depa ni memang jin ke apa kita tahu. Kita tengok balik. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, ada beberapa lelaki di kalangan manusia meminta pertolongan kepada beberapa lelaki di kalangan jin. Maka walaupun dalam ayat ni cerita meminta pertolongan kepada beberapa lelaki, ulama mengatakan mimbabit taglib, daripada bab mempermenangkan lelaki ke atas perempuan, termasuk juga lelaki maupun perempuan. Tak kira dia lelaki dia minta tolong kat perempuan ke, kat jantan ke, janji manusia minta tolong dengan jin. Berdasarkan ayat 6 surah Jin ini juga ulama mengatakan sama ada dia meminta pertolongan, dia minta bantuan, dia dalam keadaan susah, ataupun dia berkahwin dengan golongan jin.
hukumnya adalah haram, maka kata Allah fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambahlah dosa dan kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surah Al-Ahqaf ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ingatlah ketika mana kami hadapkan kepada engkau wahai Muhammad satu kaum daripada golongan jin supaya mereka mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu, maka tatkala mereka hadir berdekatan dengan Nabi Muhammad, maka mereka berkata sesama mereka, ansitu, diam, dengar apa yang Nabi nak baca. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, setelah mana selesai, habis Nabi pun dah baca ayat Quran, dah hurai dah ayat Quran, dah selesai belajar dengan Nabi Muhammad, mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan.